Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey, jadi hari ni kita buat dalam bentuk video lah sebab saya nak kongsikan hanya sedikit saja kisah penutup untuk kisah berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, apa yang saya nak kongsikan hari ni adalah berkenaan dengan topik akhir berkenaan mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Okey, mukjizat Nabi Nuh. Okey. Jadi, setelah perkongsian hari ini, kita akan sambung pula dengan kisah Nabi Hud alaihi salam. Tapi minggu hadapan lah saya akan kongsikan. Okey, jadi hari ini perkongsian ringkas sahaja. Okey, sebagai kesimpulan daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sebenarnya, kalau anda tahu banyak kisah tentang Nabi Nuh, sebenarnya Allah SWT berikan banyak mukjizat kepada Nabi Nuh alaihi salam. Anda boleh lihat sendiri daripada kisah-kisah yang saya dah kongsikan sebelum ni berkenaan dengan Nabi Nuh alaihi salam, memang sangat banyak. Antara mukjizat yang anda dapat lihat sebenarnya daripada kisah-kisah yang lalu, perkongsian yang lalu, adalah berkenaan dengan kapal bahtera Nabi Nuh alaihi salam yang mana dibakar oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum kafir, yang tak mengikut seruan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membakar kapal Nabi Nuh alaihi salam, tetapi akhirnya keesokan harinya kapal tersebut tak terbakar. Betul tak? Ingatkan apa yang saya kongsi? Okey, lagi apa lagi yang berlaku dengan bahtera Nabi Nuh? Najis yang dibuang oleh orang-orang kafir dalam bahtera Nabi Nuh tu, okey, itu pun antara mukjizat juga, yang mana Allah jadikan najis-najis tersebut, okey, dapat dibersihkan melalui orang-orang kafir itu sendirilah. Orang-orang kafir yang daripada kalangan mereka yang datang untuk membuang najis tersebut adalah kalangan orang-orang yang tak cukup sifat. Antaranya ada yang buta, okey, ada yang tak cukup orang kata sifat mereka lah. Dan bila saja badan atau tubuh mereka, anggota mereka terkena dengan najis tersebut, pulihlah diorang punya yang ada pada diri mereka tu. Okay, itu antara mukjizat juga, yang mana Allah hadirkan mukjizat tersebut untuk menjadi asbab kapal Nabi Nuh alaihi salam tu menjadi bersih semula daripada najis-najis yang dibuang oleh kaum kafir itu tadi. Okay, antara mukjizat lain adalah khinzir yang keluar daripada badan seekor gajah, yang mana sewaktu perkara ini, peristiwa ni berlaku daripada kisah Nabi Nuh sendirilah dalam bahtera tu kan. Okay, yang mana ada keluar khinzir ni kerana apa? Kerana untuk membersihkan najis jugalah kan, makan kotoran. Okay, kalau anda ingat lagi kisah yang saya kongsikan, okay, kisah berkenaan dengan najis ni, okay, bila mana dah lama dalam bahtera sewaktu banjir tu, jadi banyaklah najis-najis binatang yang ada dalam kapal tersebut. Betul tak? Okay, jadi Nabi Nuh alaihi salam mohon kepada Allah untuk meminta pertolongan macam mana nak bersihkan semua najis-najis yang ada ni. Kalau nak turun sekalipun pergi bersihkan dengan 83 orang pengikutnya, memang tak mampu. Sebab apa? Kapal tu sangatlah besar dan banyak sangat binatang yang mengikut mereka dalam kapal tersebut, okay, menjadi penumpang dalam kapal tersebut. Jadi Allah bantu Nabi Nuh alaihi salam dengan perantaraan malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril arahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menggosok belakang badan gajah, dan akhirnya keluarlah sangat banyak khinzir. Okey, jadi khinzir ni tadi membersihkan semua najis-najis haiwan yang ada dalam kapal tersebut, sampailah tak ada pun satu bau, tak ada pun satu kesan kotoran ataupun najis-najis dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Okey, itu adalah salah satu mukjizat baginda juga. Jadi apa lagi mukjizat Nabi Nuh alaihi salam? Okey, sama juga dengan sumpah Nabi Nuh alaihi salam terhadap itik. Itu pun salah satu mukjizat yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihi salam, yang mana sumpahnya menjadi nyata. Okey, seekor itik, okey, yang awalnya boleh terbang dan akhirnya dia tak boleh terbang atas sumpah Nabi Nuh alaihi salam. Itu pun satu mukjizat Nabi Nuh. Okey, dan lagi satu mukjizat Nabi Nuh alaihi salam ni adalah rupa paras dan anggota badan baginda. Kalau nak tahu, rambut Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah berubah, sebatang gigi baginda pun tak pernah orang kata cabut. Okey, banyak perkara yang sangat perfect, okey, terhadap baginda. Sampailah baginda wafat, tak ada satu pun yang gugur lah, rambut gugur ke, gigi tertanggal dan sebagainya. Okey, jadi rupa paras Nabi Nuh alaihi salam ni tak berubah-ubah sebenarnya, dan tetap muda seperti orang yang berusia 40 tahun. Walaupun Nabi Nuh time tu umurnya 1000 tahun. Nampak? Nabi Nuh alaihi salam hidup sangatlah lama, sampai 1000 tahun.
Jadi setelah Nabi Nuh AS dan para pengikut baginda seramai 83 orang tu menemui tanah kering, mendaratnya kapal Nabi Nuh AS pada ketika itu. Jadi mereka pun binalah tempat tinggal, cari tempat tinggal untuk membina kehidupan yang baru, dan Allah SWT perintahkan kepada Nabi Nuh AS supaya membina sebuah masjid untuk tempat baginda dan para pengikut baginda beribadat. Jadi terhasillah ataupun terwujudlah sebuah masjid. Jadi datanglah malaikat Jibril AS ke tempat Nabi Nuh, memberitahu baginda supaya baginda membina sebuah masjid, dan maka semua kaum lelaki daripada 83 orang pengikut Nabi Nuh AS tadi pun mulalah naik ke atas bukit Judi untuk mengambil papan bahtera yang tersadai, dan mereka membina masjid hinggalah siap untuk menjadikan tempat ibadat bagi mereka lah. Dan kemudian Nabi Nuh AS dan kaumnya membina pula kehidupan baru mereka dengan cara bercucuk tanam. Apa yang berlaku setelah kejadian banjir besar itulah. Dan mereka ternak binatang sebagai sumber makanan mereka selama mereka hidup di atas muka bumi ini. Dan hiduplah Nabi Nuh AS beserta kaumnya dengan aman dan damai sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah SWT. Jadi setelah menjalani kehidupan selama 1700 tahun, tapi ada juga setengah riwayat mengatakan usia Nabi Nuh AS ni sebenarnya menjangkau hanya 1400 tahun sahaja, dan yang lain mengatakan hanyalah 1200 ataupun 1000 macam itulah. Dan akhirnya wafatlah Nabi Nuh AS setelah umur baginda setakat seperti yang diriwayatkan. Jadi semasa wafatan Nabi Nuh AS tak ada pun sehelai rambutnya yang beruban, tak ada pun sebatang gigi yang gugur. Dan pada orang kata fizikal baginda sebenarnya, tua mana pun baginda, matanya masih lagi terang macam orang muda, tak rabun, telinganya masih dapat mendengar dengan baik, tubuhnya tegap, tak berkedut atau tua. Memang baginda kacak hingga ke akhir hayatnya. Jadi baginda adalah seorang yang sangat, orang kata dikurniakan Allah mukjizat yang sangat-sangat luar biasa juga. Sama seperti semua para Nabi dan Rasul, Allah memberikan kelainan kepada mereka dengan mukjizat-mukjizat yang Allah kurniakan kepada mereka. Jadi itu adalah penutup bagi kisah Nabi Nuh AS. InsyaAllah ada kesempatan lagi kita akan sambung lagi berkenaan dengan kisah Nabi Hud AS. InsyaAllah kita bersambung lagi. Semoga apa yang saya kongsikan ini menjadi pelajaran untuk anda semua, insyaAllah. Terima kasih untuk anda yang menonton dan melihat video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.